Kediaman tersergam indah ini menjadi saksi kepada kegigihan pasangan suami isteri ini menjadikan ia lokasi berteduh juga sebagai pejabat dalam membantu dan menyantuni insan-insan yang memerlukan. Beberapa tahun menyertai pelbagai NGO, setelah berumah tangga, mereka mengambil keputusan untuk menumbuhkan NGO sendiri. Nadia Rahmat, 33 tahun, dan Muhammad Aiman Muhammad Amir, 34 tahun, menubuhkan NGO My Hope Hero pada tahun 2018 dengan menggenggam erat slogan Everybody is a Hero. My Hope Hero tertubuh pada 2018 setelah saya resign quit daripada NGO lama atas sebab perbezaan objektif. Jadi saya ada objektif saya sendiri dan NGO sebelum ni ada objektif sendiri yang tidak selari. Dan saya decide untuk resign dan tubuh My Hope Hero bersama-sama dengan suamilah Aiman. Dan kita ada objektif sendiri. Antaranya adalah membuka peluang kepada publik, anak-anak muda untuk join sama-sama dalam program dan misi-misi yang kita ada. Fokus utama kita ada 3, iaitu kanak-kanak, B40, pelarian dan satu lagi adalah belia. Belia ni lebih kepada anak-anak muda dan kita nak dedahkan program sukarelawan daripada bangku sekolah lagi. Antara objektif utama Nadia menubuhkan My Hope Hero lebih kepada memberi ruang kepada generasi muda memenuhi masa terluang dengan kerja-kerja kesukarelawan dan meningkatkan jati diri supaya tidak leka dengan peningkatan gadget dan teknologi masa kini. Nadia secara serius menyertai kerja kesukarelawan pada 2013. Sejak itu, anak kedua daripada 5 beradik ini terus melangkah dengan bersemangat untuk menabur budi membantu golongan yang memerlukan. Beberapa kali Nadia dipertanggungjawabkan untuk menyertai misi kemanusiaan membantu pelarian Syria mahupun Palestin dengan bekerjasama dengan Aiman. Jodoh rahsia yang Maha Esa. Aiman suka dengan kepribadian Nadia yang serba sederhana tetapi tegas dan berjiwa kental melamar Nadia menjadi pasangan hidupnya 4 tahun lalu. Hati nurani dan jiwa mereka sama-sama terkesan dengan nasib pelarian Syria yang menumpang di bumi Turki. Berikutan saban tahun 2 atau 3 kali terutamanya Aiman berulang-alik menyampaikan sumbangan masyarakat prihatin ke kemah pelarian, Aiman mengambil keputusan mengadakan majlis perkahwinan mereka dengan meraikan anak-anak yatim di sebuah rumah perlindungan anak-anak yatim di Gaziantep, Turki. Sungguh pun hanya dihadiri 4 ahli keluarga dari tanah air, kehadiran anak-anak yatim di sisi mereka satu kenangan terindah dan menggembirakan. Setiap misi memberi pengalaman baru buat Nadia dan membuatkan dia sentiasa bersyukur atas anugerah ilahi. Nadia tidak menafikan pada peringkat permulaan dia menceburkan diri dalam bidang kesukarelawan, ahli keluarga terutama ibunya tidak memberi sokongan penuh. Mana-mana parents dia memang akan berharap anak-anak dia kerja ke office. Macam biasalah standard kerja dengan kerajaan lebih terjamin dan sebagainya kan. Sama juga macam saya, cuma saya ada perasaan yang kuat, yang saya ada faith lah, and saya percaya dengan apa saya buat. So benda macam ni saya kena proof je lah. Apa yang saya buat ni sebenarnya boleh buat saya hidup juga, tak ada masalah. Jadi tentangan pada awalnya lebih daripada mak lah. Bagi mak, dia macam tak sukalah saya asyik keluar je. Saya seorang yang aktif, jadi macam bagi dia tak duduk rumah apa benda kan. Jadi tapi lama-kelamaan bila saya pernah selected dalam salah satu program kerajaan untuk 3 bulan, saya kena interview. Saya ingat lagi ketika itu saya kena interview and mak saya duduk dalam kereta, teman saya hampir 5 jam. Jadi saya tahu kat situ
dia tak bercakap secara lisan lah. Tapi kita tahu dia ada dengan saya tu, dia boleh tunggu dalam kereta tu, tandanya dia sokong saya lah. Restu ibu serta keluarga penguat semangat Nadia untuk meneruskan dalam bidang kesukarelawan. Saban minggu, Nadia sebagai pengasas My Hope Hero dan Aiman selaku naib presiden mengadakan sesi perbincangan. Selain merancang aktiviti baru, mereka juga mengemaskini data penerima untuk diadakan lawatan berkala sekaligus menyampaikan sumbangan. Dikala keadaan wabak COVID-19 yang merisaukan pelbagai lapisan masyarakat, bagi Nadia dan sukarelawannya, ia bukan satu penghalang untuk menyampaikan bantuan kepada yang memerlukan. Kita adalah antara yang full time dengan My Hero. Yang lain kebanyakan dia orang ada full time career, masing-masing doktor, nurse, cikgu, kaunselor dan sebagainya. So mereka hanya berada ketika contoh ada misi-misi yang perlu untuk mereka kendalikan, ataupun waktu-waktu yang memang kita, contoh ketika waktu COVID, kita perlu gerakkan satu Malaysia. So mereka berada di kawasan masing-masing. So mereka adalah penggerak kiranya part time jugalah. So mereka-mereka ini antara tulang belakang lah My Hope Hero berserta, dan untuk full time memang saya dengan suami lah yang menggerakkan sebenar-benarnya lah. Ijuk Kuala Selangor, Selangor. Lazimnya sebelum menyampaikan sumbangan kepada yang memerlukan, sukarelawan My Hope Hero mengadakan sesi tinjauan terlebih dahulu. Kerjasama daripada Wakil Persatuan Penduduk Kampung banyak membantu. Aktiviti kali ini membabitkan My Hope Hero bekerjasama dengan NGO Malaysia Prihatin dan Zara Prihatin di bawah seliaan pelakon Zara Zia. Lazimnya sebelum menziarah keluarga terpilih, penerangan ringkas diberi kepada rakan NGO mengenai keluarga terbabit. Kediaman pertama yang diziarahi adalah rumah Sahidan Samsul Daris, mesra disapa Soleh, berusia 38 tahun. Dia anak sulung daripada 7 beradik dan Soleh anak istimewa dalam keluarganya. Dia mengalami masalah penglihatan ketika usia remaja dan mempunyai masalah saraf dan tidak dapat berjalan seperti insan lain. Bagi ibu bapa Soleh, Samsul Daris 65 tahun dan Zuraidah Udik, setiap anak adalah anugerah dan rezeki dari Yang Maha Esa. Kehadiran pelakon Zara Zia ditemani Nadia bagaikan satu mimpi buat Soleh. Wajah keceriaan jelas terpancar dan Soleh amat teruja dengan kunjungan yang dianjurkan NGO My Hope Hero. Zara Zia pernah mengikuti pasukan My Hope Hero bersama 3 rakan artis lain ke Palu, Indonesia ketika negara itu ditimpa gempa bumi dan tsunami pada 2018. Cara pengendalian dan pendekatan yang dikendalikan sukarelawan di bawah pemantauan Nadia disenangi Zara. Justru dia lebih selesa untuk meneruskan kerja-kerja kesukarelawan di bawah pertubuhan NGO-nya dengan Nadia dan pasukannya. Bagi Nadia, setiap kali menjalankan aktiviti menyampaikan sumbangan mahupun misi kemanusiaan kepada negara bergolak, dia bersyukur mudah mendapat kerjasama dan dana daripada pelbagai pihak. Kita buat crowdfunding secara offline dan online. So online basically kita ada beberapa platform yang kita buka untuk pengumpulan dana. So kita juga ada approach beberapa corporate, individual yang sama-sama yang dah mungkin yang dah lama memang support kita daripada penubuhan My Hope Hero lah. So mereka-mereka ini adalah yang memberi sokongan sejak penubuhan My Hope Hero. Usai menyampaikan sumbangan serta suntikan kata-kata semangat kepada Soleh, pasukan My Hope Hero dan Zara Zia bergerak ke rumah Taufik Bani yang terletak kira-kira 5 minit berkereta dari rumah Soleh. Taufik, ayah kepada 4 cahaya mata, telah 5 tahun pencen dan menjalankan kerja-kerja kampung. Kira-kira setahun lalu, dia diserang angin ahmar
mengakibatkan sukar untuk bergerak. Dia sedih tidak dapat lagi mencari nafkah tambahan buat keluarganya, namun reda dengan qada dan qadar ilahi. Isterinya, Julia Omar, tiada di rumah kerana menjalani rawatan dialisis. Bagi Taufik, sungguh pun dititipkan ujian. Dia bersyukur dikurniakan anak-anak yang sentiasa berada di sisi dan baru-baru ini seorang daripada anaknya berjaya hafal 30 juzuk Al-Quran. Bagi Zarazia, My Hope Hero ini mempunyai kekuatan tersendiri. Kerjasama antara satu sama lain menguatkan lagi kepercayaannya terhadap My Hope Hero di bawah pimpinan Nadia. Tim My Hope Hero ni, dia punya slogan pun everybody is a hero. So orang macam tertanya-tanya, apa ni kan? And dia PR dia bagus and team pun dia anak-anak muda yang kuat, which is untuk macam orang kata kalau nak tebang pokok ke apa, budak-budak ni semangat. Itu yang penting. Kalau kita ada satu tim tapi macam tak tahu apa nak buat, dia yang penting common sense lah. Kita nak membantu orang kena ada common sense. Kita tahu orang tu susah macam mana, kita nak bantu macam mana. Tak adalah kita tertanya-tanya ke apa ke. Tapi semua tu ada pada Nadia. Dia bawa pada tim dia. Selesai penyerahan bantuan dua buah keluarga terpilih, Nadia, sukarelawan dan wakil Persatuan Penduduk Kampung berehat seketika. Mereka turut membincangkan penambahbaikan yang boleh dilakukan bagi menyempurnakan program mendatang. Bagi Muhammad Samaun Sorif, 66 tahun, selaku pengarah Persatuan Penduduk Kampung Ijuk, dia menyokong penuh apa yang dilakukan Nadia dan pasukannya. Ia adalah aktiviti yang boleh dijadikan contoh kepada anak-anak muda, terutama di kawasan kejiranannya. Satu penampilan yang saya rasa amat baik. Dan mudah-mudahan ini akan menjadikan satu idola kepada anak muda yang lain. Kalau boleh diketengahkan ke setiap pelosok kampung. Jadi ini adalah satu contoh yang cukup baik. Jam 7 pagi, Kajang, Selangor. Beberapa sukarelawan bersiap sedia untuk menyertai misi kembara kasih menyantuni warga emas di Pusat Jagaan Warga Tua Jashira di Bistari Jaya, Selangor. Aktiviti utama adalah membersihkan kawasan pusat jagaan dan menyantuni warga emas. Dan setiap perjalanan dimulai dengan bacaan doa agar dipermudahkan segala urusan. Setiap perkara yang baik pasti mendapat kerjasama daripada pelbagai pihak. Selain mendapat tajaan pacuan 4 roda, Nadia bersyukur kerana sebuah stesen minyak turut memberi kerjasama dengan penajaan minyak kepada motosikal dan kenderaan yang mengiringi misi ini. Syahira Azad Jamaluddin selaku pengusaha stesen minyak yang terletak di LDP arah Kuala Lumpur telah lama mengenali Nadia. Dia menyokong penuh usaha yang dilakukan Nadia dan Aiman dalam mengajak generasi muda untuk mengisi masa menabur keringat dengan menyertai kerja-kerja amal dan kesukarelawan. Bantuan dalam bentuk pembelian minyak, most of the time memang Nodi akan datang ke stesen dan tim My Hope Hero akan mengisi minyak sebelum pergi ke destinasi masing-masing dan akan isi minyak di stesen dahulu. As a friend dan sebagai business owner, saya patut support badan-badan NGO seperti My Hope Hero untuk continue buat kerja-kerja amal ni. It's actually very good for our community, untuk masyarakat sekeliling kita. It's a good eye-opener daripada diorang continue untuk play with gadgets dengan anak-anak muda sekarang yang kita tak tahu program apa yang diorang go through. This is a good platform untuk diorang put their energy to do something good for the community. Bagi Syahira, bantuan yang dihulurkan tidaklah sebesar mana, namun diharapkan mampu memudahkan urusan sukarelawan My Hope Hero
sepanjang Kembara Kasih. Untuk program Kembara Kasih ni, kita telah mendapat beberapa sumbangan ataupun sponsor daripada syarikat-syarikat dan juga perseorangan. Di antaranya kita dapat sumbangan kereta Triton untuk digunakan dalam misi ini yang telah disumbangkan oleh Ion Automat Glen Marie, dan kemudian kita dapat tajaan minyak daripada Petron LDP untuk kita punya rider kita. Kita juga dapat sumbangan wang tunai daripada company-company lah. Kita juga dapat sumbangan wang tunai daripada klinik rakan medik untuk kita beli barang-barang bantuan dan berikan kepada mereka yang memerlukan lah untuk misi Kembara Kasih ni. Ini pusat jagaan warga tua Jashira yang terletak di Bestari Jaya, Selangor. Mula beroperasi sejak 2002, pusat jagaan ini menempatkan pelbagai bangsa terdiri daripada Melayu, Cina, India yang kebanyakan berasal dari Selangor. Ketika ini, ia dihuni 60 warga emas yang tiada waris, dihantar pihak hospital, JKM, gelandangan dan ada yang atas kemahuan sendiri. Nur Ashira Abidin selaku pengasas menubuhkan pusat jagaan ini bersama seorang lagi insan berhati emas dikenali sebagai Cikgu Giant. Penghuni di sini mempunyai jadual harian yang perlu diikuti demi untuk menjaga kesihatan mereka. Kembara sukarelawan My Hope Hero dari Kajang ke pusat jagaan warga tua Jashira mengambil masa kira-kira 1 jam setengah. Peserta terdiri daripada pelbagai latar belakang kerjaya, teruja untuk menyantuni warga emas yang suka akan kehadiran pelawat. Sejak sekian lama, pusat jagaan ini tidak menggalakkan sebarang aktiviti selain masyarakat prihatin menghantar sahaja sumbangan di saat pandemik COVID-19 melanda negara. Ashira menerima kehadiran Nadia dan sukarelawannya ke pusat jagaan dengan hati yang terbuka, namun perlu mengikuti segala SOP yang ditetapkan. Kedua-dua pihak telah membuat persediaan yang rapi bagi menjaga kesejahteraan dan kesihatan penghuni di sini. Saya lagi suka diorang datang macam bagi sumbangan macam ni, walaupun orang kata apa tak besar mana kan, tapi diorang ni happy. Sebab orang kata diorang tak ada family. So bila datang diorang macam rasa diorang ni orang kata apa? Ada lagi orang kat luar tu sayangkan diorang. Memiliki perwatakan yang mudah didekati dan disenangi, Nadia sangat akrab dengan setiap ahli sukarelawannya. Nur Ashura Nazlan antara sukarelawan yang selesa bekerjasama dengan Nadia walaupun mempunyai kerja hakiki. Saya start jadi sukarelawan daripada 2019. Join diorang untuk Dapur Kasih ke Kelantan. Lepas tu last year misi banjir di Temerloh Pahang dan beberapa lagi lah rumah-rumah orang tua yang di sekitar Kuala Lumpur. Kak Nadia sangat boleh bertoleransi. Maksudnya kalau kita ada apa-apa problem pun dia sangat membantu kita dalam apa jua masalah yang ada masa waktu program. Seperti Ashura, Muhammad Anik Faris membabitkan diri dalam aktiviti kemanusiaan ini kerana dapat berkongsi kegembiraan kepada insan yang disantuninya. Saya tenang dan gembira bila saya dapat join My Hope Hero ni. Saya tolong orang, sebarkan kebaikan. Dengan cara macam tu, saya dapat macam-macam lah ilmu, pengalaman, dapat kenal orang lebih ramai. Aiman dan Nadia berharap dengan pelbagai aktiviti yang dirancang dapat membina jati diri anak-anak muda di bawah seliaan mereka, menabur bakti dan menggembirakan individu yang serba kekurangan. Kita nak generasi-generasi pelapis ni mula dalam bidang ni lebih awal daripada kami. So kita dah start lah sekarang ni, kita ajak anak-anak muda join kita untuk buat aktiviti-aktiviti yang lebih bermanfaat lah
mereka perlu salurkan tenaga diorang. Mereka perlu salurkan idea diorang ke tempat yang betul. Kalau tidak, nanti akan berlaku daripada diorang terjerumus ke masalah-masalah sosial ni. Lebih baik kita salurkan, kita pandukan diorang ke arah membuat kerja-kerja, aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang lebih memberi manfaatlah kepada orang lain. Muhammad Farhan Reza Zainal Abidin antara sukarelawan yang menjadi orang kuat Nadia dan Aiman. Dia sering menjadi rakan pembimbing kepada sukarelawan yang baru menceburi dalam bidang ini. Bagi Reza, setiap amanah dan sumbangan yang diberi orang ramai kepada My Hope Hero perlu disampaikan dengan segera. Kita buat kebaikan untuk Allah sayang. Kita buat apa sahaja untuk Allah sayang sebab kita nak puaskan hati orang memang tak boleh. Sebab kalau kita buat macam mana pun memang takkan puas, orang tak boleh. Orang takkan puas benda tu. Kita buat macam mana pun orang takkan puas dengan benda tu. Jadi kita buat kebaikan, niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita niat macam tu, insya-Allah dia akan pemudahkan. Sebab bila kita niat, okey aku buat benda tu sebab nak dapat populariti, nak bagi orang pandang, benda tu tak akan jadi. Jadi kita buat apa sahaja, hidup dan mati kita kerana Allah Ta'ala. Setiap kali menyantuni mereka yang serba kekurangan baik di Malaysia maupun di luar negara, ia memberi cerminan kepada Nadia untuk sentiasa bersyukur. Bagi dirinya, jolokan Hati Emas lebih selesa dikaitkan dengan slogan My Hope Hero, Everybody is a Hero. Kalau katakan hati emas tu, saya rasa bukan saya seorang hati emas. Kalau saya boleh kaitkan dengan slogan My Hope Hero, Everybody is a Hero, itu yang saya maksudkan. Sebab orang nak tahu apa benda Everybody is a Hero. Everybody is a Hero ni, orang anggap kita yang memberi bantuan ni adalah hero. Tapi sebenarnya, contributor, donors adalah hero juga dan penerima bantuan sendiri sebenarnya adalah hero. Jadi, semua manusia ada memainkan peranan masing-masing sebagai hero. Dan kalau gelaran hati emas tu, mereka pun sebenarnya berhati emas, bukan saya seorang. Setiap NGO mempunyai hala tuju mahupun identiti tersendiri. Bagi Nadia, My Hope Hero akan sentiasa memperjuangkan nasib insan yang serba kekurangan dengan sokongan masyarakat prihatin. Dan setiap apa yang dilakukan perlu dibuat dengan hati yang ikhlas dan sepenuh jiwa dan raga.